Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Dan menyuruh engkau dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan. Antara tugas lidah kita ni apa dia? Ajak orang buat baik, halang orang buat maksiat. Kena buat tuan-tuan. Kalau semua orang Islam buat yang ni, tak ada orang yang tenggelam dalam maksiat. Imam Habib Abdullah Haddad dalam kitabnya Nasihat Agama dan Wasiat Iman, dalam tajuk takwa, tajuk kecil satu, amar ma'ruf nahi mungkar. Sifat orang bertakwa, dia melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf sahaja tanpa nahi mungkar tak boleh, tak jadi. Nahi mungkar saja tanpa amar ma'ruf pun tak jadi. Apa amar ma'ruf saja? Kami buat masjid, kami buat universiti Islam, kami buat bank Islam, amar ma'ruf. Kami buat misalnya ala Sayyidina Muhammad, majlis kami buat amar ma'ruf, ajak orang buat baik. Tapi di sana kami juga buat kilang arak, kami juga buat disko, kami juga ni, kami biar mereka nak pergi disko, kami nak biar orang minum arak, kami nak buat. Tak jadi, tak selesai masalah. Faham tak ni? Ataupun buat amar ma'ruf, buat nahi mungkar saja. Oh, jangan buat maksiat. Oh, jangan buat ni. Oh, jangan buat itu. Tapi masjid kami tak buat. Majlis program agama kami tak bagi. Nak buat program-program agama, kuliah-kuliah kami tak bagi. Nak buat masjid, nak buat apa amalan-amalan yang ni tak bagi. Pun tak jadi. Yang kena, buat dua-dua. Kalau kita nak halang orang buat maksiat, apa dia nak buat untuk gantikan maksiat dia tu? Dia seronok, dia buat maksiat tu pasal apa? Nak isi kekosongan jiwa dia. Sebab tu dia pergi karaoke, dia menyanyi pasal apa? Jiwa dia kosong, sebab tu dia buat benda tu. Dia pergi berzina pasal apa? Sebab dia nak isi keseronokan jiwa dia kosong, sebab tu. Bila kita halang daripada buat yang tu, jiwa dia kembali kosong. Nak isi dengan apa jiwa ni? Maka kita sediakan amar ma'ruf. Ajak ni buat baik macam ni, ini zikirnya, ini ibadatnya, ini, anda faham tak ni? Maka baru dia balance. Anda faham tak ni? Maka tu berat sekali. Imam Habib Abdullah Haddad dia kata apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kait dengan peristiwa yang berlaku kepada Ahlul Qaryah. Ahlul Qaryah, Bani Israel yang pi tangkap ikan. Kemudian tukar, yang Allah tukar jadi ikra. Apabila ada orang buat maksiat, maka masyarakat di situ akan pecah pada 3 kelompok. Tempat kita ni ada orang buat maksiat, ada konsert ke, ada orang minum arak ke, ada apa benda maksiat orang buat kat sini. Maka masyarakat sini akan berubah jadi 3 kelompok. Yang 2 akan diazab oleh Allah, yang seorang akan selamat. Siapa yang akan diazab oleh Allah? Bukan dia buat maksiat ni, ada orang buat maksiat ni. Orang yang duduk kat sini pun akan kena juga. 2 daripada 3. Yang pertama ialah orang yang redha dengan perbuatan maksiat tu. Dia pun pergi join sekali. Ha ni Zaman. Konsert ada, dia pun masuk sekali. Minum arak, dia pun join sekali. Duduk sekali kat dalam tu. Duduk dengan kelompok tu. Maka bila diturunkan bala ataupun dia azab, dia pun akan kena sekali. Kelompok yang kedua, kelompok yang tidak redha tetapi tidak melakukan apa-apa. Dia duduk diam-diam ya. Hampa nak minum arak, hampa nak konsert, hampa nak zina, hampa melingkup pi. Aku kira boleh main masjid, pegang tasbih Allah subhanahu Allah, boleh duduk azan, boleh pergi duduk masjid, apa semua cukup dah untuk aku. Maka bila Allah turunkan azab, Allah turunkan bala, Allah azab, dia sekalipun kena dengan azab tersebut. Pasal apa? Pasal diam itu tanda redha. Anda faham ni? Saya tak suka. Tapi saya panduk diam. Seorang tu imam, anak dia tak pakai tudung. Faham ni kan? Contohlah, tu imam anak dia tak pakai tudung. Orang duduk lalu bawah rumah dia tengok. Yang tu imam duduk pergi masjid, anak dia tudung tak pakai. Tuan-tuan nampak agak-agak dia redha tak kat anak dia tu macam tak pakai tudung? Kita nampak macam redha. Pasal apa? Pasal tak pernah duduk larang. Pasal apa? Macam itulah keadaan dia dalam Muslimat. Kalau ada orang buat maksiat, kita ni dalam hati tu, aku tak redha. Tapi tak buat sesuatu menunjukkan kita tu tak redha. Maka seolah kita redha. Dan yang kedua, dengan diam kita tu, maksiat tu makin besar, makin besar, makin besar.
Kita duduk diam, orang lagi buat. Tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad. Faham tak? Maka bila diturunkan azab, dia sekali kena. Dan yang ketiga, tuan-tuan, ialah orang yang tak redha dengan perbuatan maksiat tersebut dan dia melakukan sesuatu untuk menghalang benda tu daripada turun berlaku. Buat sesuatu, dia kata tak redha. Dia pi tegur, dia pi nasihat. Dia pi ajak orang tu untuk meninggalkan maksiat tersebut. Orang ni je yang akan terselamat. Tuan-tuan, gunakan lidah kita untuk amar makruf nahi mungkar. Tahu tak? Kawan-kawan kita, jiran-jiran sebelah rumah kita, berapa ramai lagi yang tak tutup aurat, kita sebut apa? Kita guna lidah kita untuk apa? Sudah rumah-rumah kita pun ada orang yang tak semayang lagi. Lidah guna kita tu untuk apa? Ahli keluarga kita ada yang tak tutup aurat lagi. Lidah tu guna untuk apa? Tak boleh nasihat. Tak boleh Ustaz. Kita dah jump into conclusion yang kita tak boleh nasihat. Kita dah set dah yang kita tak boleh nasihat. Ustaz, kalau saya tegur Ustaz, saya lagi jadi balah. Tegur tak lagi? Tak lagi Ustaz, saya jangka akan jadi balah. Nampak tak kalian? Kita dah conclude siap-siap dah. Maka kita stop diri kita daripada melakukan amar makruf nahi mungkar. Tuan-tuan, dengar tak dengar tu bukan kerja kita. Orang tu ikut tak ikut tu bukan kerja kita. Tu kerja Allah. Tugas kita ialah nasihat je. Tugas kita ialah untuk keluarkan daripada maksiat dan ajak dia untuk buat baik. Tu je tugas kita. Nabi SAW pun, pak saudara dia, Abi Talib tu, duduk dengan dia, bela dia daripada kecil. Waktu dipulaukan orang-orang Islam, 3 tahun kena pulau, makan daun-daun kayu. Siapa yang duduk sekali dengan mereka? Abu Talib tu lah, bawa semua orang Islam pergi duduk kat kampung dia. Hampa duduklah dekat sini. Dia pun duduk kat situ sekali. Dipulaukan oleh orang musyrikin. Tapi waktu sakit nak wafat, bapa saudaraku ikutlah, mengucaplah 2 kalimah syahadah, mengucaplah Allah, tidak ada semua malaikat Allah, dan aku Muhammad pesuruh Allah, aku akan menjadi saksi padamu di akhirat. Aku akan pertahan kamu di akhirat. Aku kekal dengan agama nenek moyangku. Nabi nasihat, pak saudara dia sendiri tak ikut. Allah tulis Al-Quran, hidayah tu kerja Allah. Tugas kamu sampai je. Nabi Nuh AS 950 tahun dakwah. 950 tahun dakwah. 80, 70, 80 orang je ikut. Sebab tu ulama sebut, kejayaan dakwah bukan diukur dengan ramainya pengikut. Kejayaan dakwah itu atas apa yang kamu buat. Itu nilaian dia. Faham tak? Kalau nak cerita ramai pengikut, tuan-tuan, Nabi Nuh AS, kalau cerita pilihan raya, hilang deposit. 80 orang je ikut dia. Tapi bangkit di padang mahsyar, Allah tanya, hal balighta ya Nuh? Kamu sampai tak Nuh? Allah tanya, berapa ramai ikut kamu Nuh? Tak? Maksudnya, kamu sampai tak? Ya, saya dah sampaikan. Dah, selesai dah tugas dia. Allah akan tanya ada adik-beradik kita yang tak tutup aurat lagi. Tuan-tuan, bagi ada jawapan. Bagi dia jawapan ya. Saya dah tegur dah, saya dah nasihat. Saya dah sampai dah sekadar yang saya mampu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi ingat, nak buat amar makruf nahi mungkar, nak nasihat, dia kena start dengan step dia. Allah sebut dalam Quran, bil hikmah. Sampaikan dengan hikmah. Hikmah bukan maksud lembut. Kena faham. Ada ustaz-ustaz cakap keras-keras, derah-derah. Hampa ni bodoh lah. Macam-macam kata tuan. Apa ustaz ni? Ini maki hamu lah masjid Nabi tak ajak lagi ni. Islam tak ajak ni. Cakap keras. Betul apa lah ustaz ni tak ada hikmah langsung. Dan hikmah bukan maksud cakap lembut. Hikmah maksud bercakap sesuai dengan orang yang nak dengar, yang nak terima nasihat. Ada orang dia tuan-tuan, dia jenis kena cakap lembut-lembut dengan dia sebab dia hati tisu. Tak tisu. Dalam hati ada taman. Ada orang macam tu. Dia tinggi sikit tu, teriak dah. Tak mau main terus kuliah. Ada orang macam tu. Ada orang dia jenis cakap pelan-pelan dia tak masuk kan dia. Cakap hang ni bodoh, aku terajam mampu yang lagi baru dia boleh masuk. Ada orang macam tu, dia kena cakap deras dengan dia baru dia masuk. Maka nak sampai ke tahap penyampaian amar makruf ataupun dakwah yang sesuai kepada orang dengar tu, dia start daripada first step dia. Ta'aruf. Ta'aruf tu apa?
kenai. Sebab tu nak dakwah, nak ajak orang buat amar makruf, nak ajak orang meninggalkan kemaksiatan, syarat nombor 1 kenal orang tu step apa. Kalau nak pi dakwah pada satu masyarakat, kenal masyarakat tu passion lagu mana, hidup depa macam mana, cara hidup depa lagu mana. Faham tak? Ta'aruf dia panggil. Mai peringkat kedua, nak lagi berkesan, nama dia tafahum. Faham orang tu lagu mana. Dia ni jenis sifat dia macam mana. Boleh tak cakap keras-keras sikit dengan dia. Boleh tak cakap lembut-lembut dengan dia. Dia ni kena cakap passion lagu mana. Tafahum. Cukup dua ni syarat ni, tuan-tuan akan sampaikan dakwah dengan berkesan. Oh, dia ni ustaz jenis kita tak boleh sembang direct dengan dia. Dia kena ada orang yang apat dengan dia untuk sampai ke dia. Pi bagi tahu kat orang ni, kena nasihat dia lagu ni. Dia akan sampai dan orang tu jadi manfaat. Maksud nak sampai ke tahap macam tu kena kenal dan kena faham. Baru boleh jadi. Faham tak ni? Apapun keadaan dia, gunakan lidah kita untuk ajak orang buat baik dan halang orang daripada maksiat. Lah ni orang ganti dah lidah dengan jari. Kita tak ganti lidah dengan jari. Lidah ni jari. Facebook, WhatsApp. Gunakan Facebook, WhatsApp kita tu untuk buat amar makruf nahi mungkar. Tak payah dah duk cerita makan laksa hari ni. Siapa pun tak terangi nak tahu makan laksa kat mana. Faham tak Zimat? Salih Zimat. Faham tak? Baru lepas keluar toilet. Subhanallah, tak ada kerja duk cerita lagu tu. Baru masuk toilet pun dah rindu. Tak payah duk cerita ke orang lah. Subhanallah, ni musim orang menikah tuan-tuan. Allah, ni muntah kita tengok. Rindu-rindu cerita kat rumah sudah lah. Boleh cerita. Video ambil kat Facebook buat apa semua orang duk tahu rindu dekat dia. So telefon dia, abang aku rindu kat tak apa sikit. Orang lain duk tengok bukan orang suka orang melugai. Maka gunakan medium Facebook, gunakan medium dakwah tu supaya untuk buat bagi jadi pahala kat kita. Buat bagi jadi pahala kat kita. Misalnya Azmat, ajak ni macam ni, esok hari Ashura. Tuan-tuan satgi, tuan-tuan semua pakat post, jangan lupa esok Ashura. Jangan lupa, siapa nak puasa esok, jangan lupa niat puasa malam ni, esok kita nak puasa Ashura. Tuan-tuan yakinlah dalam ramai-ramai kawan Facebook kita tu, ada orang yang tak plan, dia terlupa kata esok ni Ashura. Kita peringat dia, esok Ashura, dia puasa. Maka kita dapat pahala dia. Faham tak Azmat? Gunakan medium tu untuk kita, Ustaz Azmat ajak orang buat baik dan halang orang daripada melakukan kemaksiatan.